Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini dengan dua panel yang hebat. Kita rasa macam dalam TV juga rasa ni malam ni. Kan kita tak boleh bagi tahu di mana kita bersiaran secara langsung ni. Sebab rahsia nanti tuan-tuan datang. Kita tak boleh cope nanti beribu datang. Kita nak jaga jarak sosial tu. Jadi malam ni seperti biasa Klinik Keluarga Bahagia, terima kasih atas soalan-soalan dikemukakan. Dan pada siapa yang tak bersekesempatan untuk memberikan soalan melalui email, boleh jugalah berikan persoalannya ke dalam ruangan komentar ketika live ini. Jadi tanpa menghabiskan masa, seperti biasa saya perkenalkan pada siapa yang baru kali pertama menyaksikan forum Klinik Keluarga Bahagia buat kali yang kedua. Di sebelah kanan saya Tuan Haji Nur Azman bin Ahmad, kaunselor Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Darul Khusus. Di sebelah kiri saya Tuan Haji Izzuddin Ghazali yang juga merupakan kaunselor. Dia ni mengantar tompek, tetapi yang terbaru dia kaunselor kanan penjara Kajang. Jadi banyaklah kan orang kata pengajaran-pengajaran di balik orang kata tirai besi lah, tabir apa tirai neraka. Neraka dunia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memulakan program kita lihat pada soalan-soalan yang telah dikemukakan. Soalan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Aini dari Melaka. Saya nak tanya bagaimana nak menasihati mak sendiri supaya beribadah, solat dan berzakat kepada Allah. Saya risau sebab perkara itu diambil remeh olehnya. Walaupun saya telah nasihat, kadang-kadang saya pula rasa berdosa apabila sindir dia bab ibadah ini. Saya terpaksa sindir dia bila nasihat saya macam tak diambil tahu. Jadi kita mulakan dengan Ustaz Nur Azman dululah. Ustaz. Nanti Tuan Haji tambah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Apa khabar penonton di luar sana? Live kan? Live. Okay, rakan-rakan kami pada malam ini, dua-dua ni pun ustaz ni saja je tak memanggil diri masing-masing ustaz. Ustaz Samsul, Ustaz Izzuddin. Alhamdulillah, soalan daripada akak kita di Melaka tadi macam mana nak nago mak ni kan? Cakap ni 9 lah ya. Boleh. Macam mana nak nago mak ni, betul. Kita bila orang yang signifikan dengan kita tu ada pula taraf-taraf tertentu dalam agama macam mak ayah. So kita mesti ada cara untuk membuat teguran kepada dia. Sebab bila mengguris hati ibu bapa ni kemurkaan Allah. Betul. Jadi anak-anak yang ada ibu bapa sebegini, ialah dalam konteks kehidupan berkeluarga ni, kita tak tegur salah, kita tegur pun salah, takut keteguran nak kita kan. Jadi bila sebut tentang nak negur ibu bapa ni, Nabi pun ajar kita seperti mana yang Allah sebut Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhiril ayat. Surah An-Nahl ayat 125. Apabila kita nak seru kepada kebaikan di jalan Allah ni, maka serulah dengan hikmah katanya. Hikmah tu apa? Kebijaksanaan kita lah. Dengan mak ni macam mana kan? Mungkin dengan adik-beradik kita boleh laser ya, betul tak? Betul. Tapi dengan mak tak boleh laser dah kan. Kangkut dia panah payah lah kita kan. Maksudnya cara kita nak bercakap tu dengan siapa, bila masanya, keadaan dia macam mana bila kita nak bercakap tu. Soal macam tadi solat, ibadah khusus ataupun fardiah ni, tu tanggungjawab masing-masing. Kadang-kadang bukanlah mak ayah tu tak tahu, kewajipan tu dia tahu. Cuma macam mana dia nak melakukan tu dengan dorongan daripada anak-anak melalui nasihat yang baik, mungkin akan membuatkan mereka tertarik untuk melakukannya. Contohnya mungkin birthday dia tu barulah telakung kan, sabut pula promote lah kan. Itulah tu kan, telakung yang dia ramah ke ataupun apa-apa hajat dia tu kita dahulukan dulu. Sebab Nabi pun sebut berhadiahlah kamu kerana dia akan
melahirkan kasih sayang, akan menumbuhkan perasaan kasih sayang tu. Jadi ini yang anak-anak kena buat dululah. Itu satu bentuk hikmah lah. Yes, Hikmah. betul. Dan hikmah itu, kebijaksanaan itu mesti lihat kepada siapa yang kita nak sampaikan mesej tu. Okay. Komunikasi kita kena buat tu lah. Ya, okey. Tuan Haji Izzuddin, kalau boleh tambah sikit. Baik, terima kasih yang saya hormati sahabat panel, Ustaz Nur Azman, punya page lah, punya page selebriti kita. Saya ni menumpang sama ni kan Ustaz kan. Kita menumpang, alhamdulillah kan. Alhamdulillah dapat Ustaz Samsul Debat. So alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita berjumpa untuk siri yang kedua. So soalan pertama tadi saya menyambung sikitlah, Ustaz Nur Azman tadi dah complete lah, sebab ini juga ada salah satu kes yang kita biasa jumpa dalam sesi kaunseling kan. So kadang-kadang dia kata dia nak menasihati ibu bapanya sendirilah. So dalam konteks ni, seperti mana yang dimaklumkan Ustaz Nur Azman tadi, saya nak membawa kisah, saya nak membawa daripada skop dari segi pemilihan bahasa. So kita kena pastikan bahawa setiap kali kita bercakap dengan orang yang lebih berusia dan juga lebih tua daripada kita, pastikan bahasa-bahasa yang kita pilih tu bahasa yang bersesuaian. Kita tak boleh tinggalkan adab kita sebagai orang yang lebih muda ataupun dengan bercakap dengan orang lebih dewasa. Kemudian juga cantik tadi Ustaz Nur Azman mengupas bahawa sebelum kita menegur seseorang tu, baiknya dari segi psikologinya kita menang hatinya dulu kan. Tadi Ustaz dah bercadang bagikan hadiah-hadiah terlebih dahulu, ambil hati dia dulu. Nanti insya-Allah sedikit demi sedikit kita akan rapat dengan dia. Dan satu lagi kaedah yang saya nak cadangkan, memang tidak dinafikanlah, kadang-kadang dia macam suami isteri lah. Kadang-kadang bila isteri nak menegur suami, tak mahu deh, sebab suami ni ada ego. Macam tu lah juga kalau anak ni nak menegur omak ni, dia rasa malu Allah lah dia. Kalau anak tegur, lepas tu dia kena ikut cakap apa yang anak cakap tu kan. So jadi nak tak nak, kadang-kadang kita menggunakan orang yang seterusnya ataupun orang yang lebih mungkin dihormati, mungkin gunakan ustaz, gunakan ustazah, ataupun kalau kita boleh bantu dia, mungkin ada di kalangan adik-beradik ataupun saudara mara, abang kakak yang mungkin boleh menasihati dia. So kita gunakanlah channel tu. Itu yang penting, sebab kita tak nak disebabkan kata-kata kita, teguran kita ataupun cakap-cakap kita nanti mengguris hati dan perasaan mak kita. Ini lagi parah nanti, susah kita. Okey, so itu dulu buat permulaan. Okey, jadi makna kata apa kita nak tengok sekarang ni, matlamat tak pernah menghalalkan cara. Jadi macam mana pun kita niat kita baik, kita nak tegur mak kita, ayah kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, macam mana pun yang Nabi ajar, sebenarnya Ustaz Azman dah sebut kan, Allah ajar kita, Nabi ajar kita, biarlah dengan cara yang berhikmah. Mudah-mudahan dengan cara tu lebih sampai, mudah-mudahan jadi okay, kita balik pada soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ni semua nama tak disebut, nama dirahsiakan. Saya minta pendapat Ustaz tentang masalah yang saya ada dan keputusan yang saya buat dan betul atau tidak. Oh, baru tahu konon dengan buku tu. Kan? Buku baru tahu kan. Jadi sebelum saya nak tahu, kita kena promote buku tu sikit. Ni buku baru ku tahu. Baru ku tahu ni daripada Nur Syamsino Bahrain. Memang ada konon-mengono dengan dengan Ustaz Azman Ahmad ni. Bukannya dengan Sean Bahrain lah. Dengan ni, dengan Nur Syamsino Bahrain. Jadi insya-Allah dalam ni ada banyak persoalan-persoalan yang contohnya tentang pengasingan ni kan, ini salah kiblat perlu bukan? Ya kan? Antara topik-topik. Antara topik-topiknya lah kan. Jadi banyaklah soalan-soalan yang selama ni lazim ditanya, kemudian dapat jawapan yang jelas dan kita rasa oh baru tahu. Ringkas je. Senang, boleh dibawa ke mana-mana. Jadi bertuah sangatlah. Saya pun dah dapat buku ni. Jadi kalau nak nanti kita akan huraikan di penghujung rancangan. Jadi sebab saya teringat buku tu, oh baru aku tahu. Macam kan? Jadi nak minta pandangan Ustaz tentang masalah saya ada. Tulisan saya buat ni betul atau tak betul. Saya tak tahu nak mulakan cerita macam mana, tapi saya cuba ringkaskan. Tapi tengok panjang ni. Dah ada ringkas ni. Cangkarangan lah. Saya ada berkawan dengan suami orang. Dah masuk 6 tahun sejak sebelum saya bergelar ibu tunggal 2 tahun lepas. Berkenalan dalam alam maya, masing-masing berkongsi masalah rumah tangga.
punca saya bercerai dengan ex saya tak ada kena-mengena langsung dengan dia. Dia tak pernah hasut saya, memang banyak bagi nasihat sebelum saya buat keputusan sendiri untuk bercerai. Kami jadi makin rapat selepas saya bercerai. Dia memang ikhlas sayang saya dan anak-anak. Ni ayatnya lah. Selalu beritahu nak kahwin dengan saya, jaga saya dan anak-anak. Pernah juga beberapa kali saya cuba putuskan hubungan dan berkawan dengan lelaki lain. Tapi setiap kali itulah dia tak jemu, pujuk dan saya balik semula pada dia. Bila fikir kami dah berkawan lama dan terlampau sayang saya. Pertengahan tahun lepas, bila dia bercerita dia dan wife merancang nak beli rumah, tiba-tiba buat saya tersedar. Untuk beli rumah perlukan komitmen yang panjang kan. Saya nak jadi apa akhirnya kan. Nekat saya buka hati saya untuk orang lain dalam diam-diam. Istilah lainnya saya curang pada dia. Saya keraskan hati nak putuskan hubungan dengan dia. Dari akhir tahun lepas, sedikit demi sedikit saya jauhkan diri dari dia. Saya terima cinta lelaki lain. Cuba lupakan dia. Memang susah. Ini semua yang baru buka ni tak faham ni dah. Dia kena tengok pada mula. Kan? Nak putus asa, pujuk saya sampai sekarang. Macam-macam cara menangis. Pujuk saya supaya terima dia semula. Jangan tinggalkan dia. Macam-macam ayat serius dia cakap. Saya takkan jumpa lelaki sebaik macam dia lagi. Takkan ada lelaki yang sayang saya macam mana dia sayang saya. Saya tak kenang jasa dia, tak hargai segala pengorbanan dan tak hargai cinta dia. Saya akui memang banyak pengorbanan memang banyak yang dia dah tolong saya, Ustaz. Dia sanggup nak tinggalkan isteri dia demi saya. Saya tak pernah suruh dia ceraikan isteri dia, tapi saya juga tak nak jadi isteri kedua. Serik sangat dengan perkahwinan yang lepas. Tindakan saya ni salah ke Ustaz? Saya nak dia tumpukan perhatian dengan wife dia, bahagiakan dan tunaikan hajat isteri dia nak beli rumah. Saya tak nak jadi punca perceraian dia. Saya takut kalau saya kahwin dengan dia, saya akan menyesal kemudian hari. Bila bercinta dan semua nampak perfect, saya tak nak buat keputusan yang boleh buat saya menyesal seumur hidup saya. Salah ke saya punya keputusan ni? Jahat sangat ke saya bila saya ni jadi orang yang tak hargai cinta dan keikhlasan dia tu? Kejam sangat ke saya ni? Dia memang psycho, dia cuba buat saya rasa bersalah. Salah ke bila saya ambil keputusan untuk putus hubungan yang dah terjalin selama 6 tahun dengan suami orang? Kejam sangat ke saya ni bila keputusan saya dan buat dia sakit dan tak sihat? Tak sihat pula dah. Tolonglah saya Ustaz, kadang-kadang saya rasa bersalah. Kadang-kadang terfikir ada betulnya dia cakap yang saya ni tak hargai semua pengorbanan dia pada saya. Tolong saya bagi pendapat Ustaz. Macam itulah kisah. Makna dia dah bercinta dengan suami orang. Inilah memang suami orang lah biasa Suami baru tak cerita orang. Suami orang. Cuma bila dah terlanjur bercinta, dia fikir-fikir nampak macam buat dah sayang dan akhirnya suami ni pula dengan ada isteri, dengan isteri dia nak beli rumah, dia terasa pula dia mengganggu. Jadi dia tumpu bukakan hati dia tu suka pada orang lain. Tapi bila dah terima orang lain, dia pula datang merayu pula, segala benda diungkit dia sanggup ceraikan isteri dia sebab nak bersama dengan dia. Dan dia ni pula boleh cakap dia tak nak jadi isteri yang kedua. Dah serik dengan perkahwinan yang dulu. Wah, aku boleh ingat ni. Kan? Jadi ni bahaya soalan. Boleh ingat cerita kan? Jadi makna kata macam mana keadaan dia, apakah yang patut dilakukan, dia tak nak menyesal dalam keputusannya. Dalam hal ni, kita bagi pula Tuan Haji Zuddin untuk memulakan sesi ni. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Banyak isu lah dalam pencintaan tu, banyak isu. Tapi isunya jelas bahawa pertama sekali dia berkonan dengan laki orang lah. Kan? Bukan laki borok tadi kan. Laki orang. Walaupun bukan laki borok, dia laki orang pun situ salah satu kesalahan lah. Kan? Kalau botol cara, mesti kena buat cara yang betul lah. Kan? So kalau dia kata lelaki tu adalah yang terbaik buat diri dia, so kalau lelaki tu menjalinkan hubungan dengan dia tanpa pengetahuan isteri, makanya lelaki tu tak baik lah kan. Macam tu lah jawabnya kan. Tapi biasalah. Nanti saya ingat Ustaz Nur Azman punya cerita lagi menarik tu kan. Dia Roma cerita yang kelakar-kelakar tu kan. Ada komen yang cakap poning ada. Dia dah tahu dah masalah. Panjang dia dah tahu dah masalah tu akan mendatangkan masalah besar lah pada diri dia. Pada saya, masa peringkat dia memerlukan seorang lelaki, so maksudnya nampak baik lah segala-galanya. Yang buruk pun nampak baik, yang baik pun nampak baik lah. Tak ada yang tak baik pada lelaki tu. Tapi pada kita, pada hakikatnya, bila kita buat sesi kaunseling dalam keadaan macam ni, kita tak memberi keputusan. Kita tak bagi keputusan kepada
klien ataupun kepada puan yang bertanya ini adakah betul tindakan dia atau salah. Tapi dia kena tengok, kena lihat, kena perhalusi dari pelbagai sudut. Saya suka kongsi ada satu video Ustaz Azhar Idrus cerita. Kalau betul-betul seorang perempuan tu ikhlas nak mempersuamikan seorang suami, lelaki, lebih baik perempuan tu berjumpa sendiri dengan suami dengan isteri lelaki tersebut, menyatakan hasrat. Jadi tidaklah dalam konteks merampas dalam keadaan macam tu. So maksudnya dia berbincang cara baik, dia berkenan dengan suami wanita tersebut. Jadi kalau ada kebenaran maka adalah peluang dia. Kalau tidak, maksudnya dia kena usaha lebih keras lah lagi, ataupun mungkin jodoh Allah kata bukan untuk dia lah tu kan. So kalau kita tengok isu tadi agak kompleks, tapi sebenarnya kalau tengokkan dari segi persoalan itu dah ada jawapan dah. Cuma bila seseorang tu minta tolong bantu dia untuk pilih sama ada nak ambil lelaki tu ataupun nak tinggal dengan lelaki tu. So sebenarnya dalam konteks kaunseling ataupun dalam sesi kaunseling kita tak buat keputusan untuk klien kita. So dia kena menilai baik buruk dia lah. So mungkin Ustaz Nur Azman akan sambung sikit lah. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji. Inilah namanya kehidupan perkahwinan. Tak semua yang kita impikan tu kita dapat nikmati masa kita hidup. Dan tak semestinya apa yang kita impikan yang kita dapat tu adalah terbaik untuk kita. Contohnya macam lelaki dan perempuan yang bercerita tadi tu, seolah-olah macam inilah pilihan yang paling tepat dalam hidup. Tak semestinya, sebab kita belum lagi duduk serumah dengan dia. Belum nampak the true colours orang putih cakap kan. Jadi apapun dari sudut perkahwinan Islam lah, apabila di peringkat awal tu, maksudnya apabila ada persoalan, permasalahan, ada adab-adabnya sebenarnya untuk kita bawa isu tu kepada pengetahuan orang lain. Memang Nabi larang kita sebenarnya menceritakan pada orang lain, terutamanya mereka yang akan berisikolah untuk terbinanya perhubungan-perhubungan yang akan memberi api tenah dan sebagainya. Jadi dirahsiakan kehidupan dia dengan isteri, bukan dan dikongsi dengan dia kena orang lain. dia kena cari pihak yang sepatutnya dia bercerita. Contohnya macam Haji Zudin adalah kaunselor kan, Samsulnya kaunselor ni kaunselor, saya tak kaunselor dah. Kaunselor masyarakat kan. Jadi maksudnya bercerita kepada pihak yang sepatutnya supaya panduan boleh didapati di situ kan. Jadi apa pun perasaan tak boleh ditipulah kalau dah suka tu, dah ramah orang kan, apa pun jawapan orang lain, maka dia akan pergi kepada perasaan kesukaan kita tadi tu. Tapi kalau kita tak suka pun macam tu juga. Kalau dah tak suka tu jangan cakap apa lagi dah tak suka kan. Itu bahayanya perasaan. So kita kena berhati-hati dengan isu perasaan, kerana perasaan kalau tak dikawal dengan baik ataupun tidak dididik kepada perkara yang sepatutnya, dia akan berlaku pengherutan tu tadilah. Dia akan drag, dia akan tarik lagi. So saranan saya lah kepada puan tadi tu, mungkin boleh dapatkan bantuan daripada profesional kan, untuk melihat persoalan-persoalan tu dengan lebih menyeluruh lagi, bukan satu aspek saja. Jadi kalau boleh saya bagi pandangan sikit, ada beberapa isu kat sini. Itu sebabnya ada kita punya follower kita pun yang bagi komen pening, dia kata. Yang seorang tu kata time bercinta kontut pun berwangi, dia kan. Jadi yang pertama-tamanya saya lihat, saya pun setuju Ustaz Azman kata, dalam tempoh kita ada masalah dengan isteri kita, dengan suami kita, bukannya itu alasan untuk kita berkongsi kisah yang mengaibkan itu. Yang sepatutnya jadi cerita dalam kelambu, cerita dengan suami orang, cerita dengan isteri orang dan benda-benda ni. Dan saya tertarik tadi betapa puan ni tadi memberi penegasan. Dia kata orang yang ini bukan punca dia bercerai. Tetapi jangan risau, orang kan tetap cakap dia lah puncanya. Sebab kita mendedahkan diri kita kepada fitnah tu sebenarnya. Jadi macam mana nak cakap, walaupun kita bersumpah sekalipun lah, orang cakap tak ada mana, itulah punca. Dia kata. Jadi tu sebab itu pun dah tak elok dah. Dan dari segi hal ni sebenarnya benda ni clear cut. Benda ni clear cut, maknanya kalau kita, puan tu sendiri pun dah letakkan syarat. Kalau saya nak dengan dia, saya tak nak jadi isteri kedua. Pun tak betul juga kat situ. Makna dah lah kita tahu dia tu suami orang, macam mana pula tu? Nak seorang-seorang. Dalam masa sama tak nak orang tu ceraikan. Jadi senang. Jangan poning-poning kepala, rantiin lah kerja tu. Kan? Macam tu lah nasihat kita. Jadi mungkin
cuba muhasabah diri, perbetulkan mana yang sempat. Alhamdulillah puan belum lagi sampai ke tahap masuk ke dalam kehidupan yang baru bersama dengan lelaki ni tadi. Kalau tidak mungkin akan merosakkan banyak orang kata hati-hati, jiwa dan perasaan. Jadi mana yang boleh kita buat, kita boleh buat dengan baik, kita buat baik. InsyaAllah perbetulkan, jangan lagi dah. Tentang kita membuka hati, mendampingi lelaki-lelaki lain pun sebenarnya ada banyak perkara-perkara yang boleh dipersoalkan. Jadi lebih baik yang penting macam mana pun ada kaedah dia, ada cara dia kita berkawan, ada orang kata apa iktilat kan? Dari segi perhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi terima kasih banyak dan kita ada seorang follower kita ni Puan Faridah Haji Ahmad. Assalamualaikum, dia maklumkan bahawa kekanda saya telah kembali ke rahmatullah. Moga-moga ditempatkan kawan-kawan beriman. Dan jadi kita ucapkan takziah kepada Puan Faridah Haji Ahmad di atas kehilangannya itu. Mudah-mudahan diletakkan di kalangan orang beriman dan bertakwa dan mudah-mudahan Puan Faridah Haji Ahmad dan keluarganya tabah dan sabar dengan ujian Allah ini. Baiklah, kita beralih kepada soalan seterusnya. Saya ada beberapa persoalan ingin bertanya. Okey, soalan seterusnya, apakah hukumnya sekiranya isteri membaca mesej si suami tanpa kebenaran? Si isteri ada minta izin suami untuk melihat handphone si suami, tapi suami tak bagi dengan menyatakan tak ada apa-apa yang menarik pun. Si suami juga menggunakan password di handphonenya. Situasi ini menyebabkan si isteri timbul rasa syak dan sikap ingin tahu, membuat-buat untuk memeriksa handphone si suami setelah berjaya mengetahui password handphone si suami. Si isteri dapat membaca mesej si suami dan mempunyai mesej-mesej dan video-video yang tidak sepatutnya. Saya dah mendengar ceramah lain tentang isu ini. Ada pendapat yang menyatakan buatan ini salah dan ada pendapat yang menyatakan tidak salah tentang isu membaca mesej handphone suami ini. Jadi saya inginkan penjelasan daripada Ustaz. Jadi tak adalah orang lain yang boleh jawab. Ustaz, mana kena jawab soalan ni? Okey, inilah keadaan fenomena baru. Tambah pula musim-musim PKP ni, tak ada benda lain nak diadap, Kitabul Wasafi lah nampak Kitabul Wasafi. Jadi bila isu isteri tengok handphone suami, dia tengok handphone tak masalah lah, tengok lah handphone tu kan. Ada godek handphone orang tu. Maknanya bila dah explore lah orang punya harta kan. Jadi suami ni rasa tak selesa. Dan saya pada pandangan peribadi saya lah, bila suami tu ada isu-isu yang tersembunyi, bila handset ataupun diberi keizinan kepada isteri, orang perempuan dia kepentingan hidup lagi tak dibagi lagi dia nak cek kan. Jadi kena pandai bijak sana dan sinilah suami tu kan. Ustaz kan ngajar ni dah kan. Maksudnya dalam rumah tangga mesti ada saling mempercayai. Satu, yang kedua ketulusan. Jadi kalau kita ada isu-isu yang kita selindungi daripada pasangan, dia lambat laun. Lambat laun mesti ada. Contohlah macam sesi saya dengan klien kan. Saya boleh sebut tapi saya tak sebut nama klien saya. Dia kata saya nampak perubahan suami saya ni macam ada bondol lah yang disuruh kat Zain Ustaz kan. So perempuan buat kan. Saya pun nak tuduh kan tak kena kan. Tak ada, dia kata saya balik kepada cara yang sepatutnya saya buat, iaitu saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Saya berdoa lah setiap malam bertahajud kan, mohon pada Allah beri petunjuk. Dapatlah petunjuk, teramang pula dapat petunjuk kan. Jadi bila Tuhan dah tunjuk tu tak peranjat pula. Jadi maksudnya kat sini bila suami tu ada sesuatu yang disembunyikan, disuruh dari pengetahuan isteri, apatah lagi perkara-perkara yang bertentangan dengan norma perkahwinan yang sepatutnya dilalui, maka tunggu dan lihat ajalah apa yang berlaku kan. Yalah, kadang-kadang ada orang lelaki cenia, dia cakap dengan saya lah, handphone di rumah lain, handphone di pejabat lain teh. Sekali terlupa nak tukar SIM card, ambil kan, dah jadi masalah lain nak sudah. Sebab tu kita kena ada sifat integriti dalam rumah tangga. Kalau password tu jangan saya faham nak lagi. Satu. Dan tak semua rahsia tu sebenarnya kalau tanya orang lelaki lah, kadang-kadang bila orang perempuan terlalu nak tahu rahsia suami, dikhawatiri akan mengecilkan hati isteri kan. Dan bila dah tahu,
akan menyebabkan perkara yang lebih besar terjadi. So tu saya kata ayat saya tadi, bijak sana dan bijak sini. Kan? Ada benda yang orang lelaki tak nak cerita. Contohnya lah sejarah lampau dia lah, masa dia bujang dulu. So konon-konon nak terus benar, payah yo. Ceritalah segala-gala suami isteri ni hal masing-masing masa muda-muda dulu. Tidak, sudah beraduh jadi. Ada dia bukan pegang, rupanya awak macam ni. Macam ni ada bondo yang kita katakan itu pelajaran hidup kita. Ada bondo kita boleh cerita, ada bondo kita tak boleh cerita. Betul. Jadi ini rumah tangga. Okey, jadi Tuan Haji Izzuddin. Boleh. Saya seperti mana yang Ustaz Nur Azman sebutkan tadi. So dalam isu ni ada perkara yang lebih baik tak tahu daripada kita tahu. Kan? So dalam hubungan suami isteri, Ustaz Nur Azman pun dah sebut dah tadi, kadang-kadang bila kita terlampau jujur, terlampau ikhlas dalam perhubungan tu, maksudnya jujur dengan ikhlas ni penting lah. Tapi bila benda tu yang dah berlaku mungkin 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, niat kita nak berlaku jujur kepada isteri kita, nak bercerita, tapi sebenarnya kadang-kadang tanggapan dia, perspektif dia ataupun sudut pandang dia tu berbeza, menyebabkan itu jadi isu dan kita bimbang isu itu akan jadi ungkitan setiap kali, setiap tahun, setiap minggu. Nanti dia akan jadi isu lebih besar. Padahal benda tu mungkin kecil je, dia pun mungkin dah bertaubat, dia pun dah melupakan, tapi disebabkan perkara-perkara tersebut. Tapi satu lagi memang saya tak nafikanlah. Kalau kita bercerita tentang masalah rumah tangga, saya banyak dapat isu-isu yang berkaitan dengan handphone ni saja. Handphone ni satu ancaman yang agak bahayalah. Kira orang kata kalau COVID-19 mungkin dia nombor 2 lah kot kan, dalam isu rumah tangga. So kena hati-hatilah. Isteri kena jaga handphone, suami pun kena jaga handphone. Isu dekat rumah, isu di pejabat, so kena pastikanlah, kalau boleh elakkan. Kadang-kadang ada juga isteri yang dia kata, saya buka grup suami saya, dalam grup tu semua lelaki, tapi kalau baca dalam tu parah, kan? Takut terduduk, takut apa ini pula dibincang kat lelaki ni. Itulah isu lelaki sama lelaki, dia tak sama. So jangan memandai-mandai lah. Pitokan buka dalam grup tu kan macam-macam cerita. Jadi benda yang kecil nanti akan jadi besar lah. Buat lelaki dia kan, dia bincang make up lah, poning lah gitu kan. Pahal lah pula lelaki ni kan bincang make up. Kan? Jadi poning-poning tuan-tuan kan. Jadi makna kata, setiap satu orang kata ikutlah kesesuaian, dan bila kita nak tahu kita kena bersedia. Kita kena buka hati. Kalau contoh nak tahu, dah tahu jangan terperanjat pula. Kan? Jadi makna kata kita yang menempah, lepas tu kita marah. Itu masalah itu. Jadi dan satu lagi nak beritahu dalam telefon ni pun, sebenarnya kadang-kadang kita fikir semua orang ada privacy dia. Dan kemudian kalau dah ada privacy pula, ditinjau pula privacy orang tu. Jadi kadang tu menyebabkan sakit hati. Kenapa orang ni macam ni? Kenapa kita tak macam tu? Itu pun penyakit juga tu. Dan kepada semua, pesan pada diri sendiri, bukan semua benda kita boleh share dengan orang, bukan semua kita boleh tunjuk dengan orang. Kadang benda tu mendedahkan kepada bahaya, kepada segi keselamatan pun ia juga. Sebab hari ni ramai yang mengambil kesempatan, dia tahu pergerakan kita. Hari ni I pergi ambil anak balik sekolah, rupanya orang dah tahu dah pattern dia. Dia jumpa anak balik sekolah pukul berapa. Semua ni semua sebenarnya kita kena ready lah. Jadi tuan-tuan, besar lagi isu tu daripada isu ni sebenarnya. Jadi sebelum kita meneruskan untuk pusingan ni, kita break sekejap. Kita minta Ustaz Nur Azman untuk promosikan sekali lagi buku. Baru ku tahu. Okey. Alhamdulillah, buku ni dibuat ataupun dilahirkanlah sebenarnya untuk bacaan santai sama ada individu ataupun keluarga. Alhamdulillah pada edisi sebelum ni kan, kita dah war-warkan buku ni, dan ada di antara rakan-rakan kita sudah memiliki buku ini, yang mana buku Baru Tahu ni adalah sebuah buku yang mengandungi cerita-cerita amal-amal yang ringkas-ringkas, yang mudah-mudah, tetapi kebanyakan daripada kita baru saya tahu rupa-rupanya itu sebenarnya kelebihan amalan tersebut. Contohnya macam 8 pintu syurga. Selepas kita mengambil uduk tu, sebenarnya Allah telah meletakkan satu kelebihan, iaitu rebutlah 8 pintu syurga. Apa dia? Semua orang tahu ni. Doa selepas kita ambil uduk. Jadi dalam cerita ni dia menekankan kepada kita, maksudnya jangan lepaskan peluang lah doa yang sangat baik yang kita boleh baca jadikan amalan seharian kita, untuk kita mendapatkan daripada bacaan doa itu
antaranya ialah Allah bukakan pintu-pintu syurga untuk kita. Oh, ingatkan kita baca saja-saja ya. Rupanya salah satu daripada laluan yang membolehkan kita beramal dan amalan itu membuatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu Ustaz? Okey. Kalau sekiranya dapat secara direct daripada penulis, maksudnya harganya RM17. Dan kalau kita buat secara post, kos pos kita akan sampai kepada harga RM23. Okay. Kalau buku harga RM17. Kalau siap dengan pos RM23. InsyaAllah. Jadi siapa yang berminat nakkan buku ni, bolehlah hubungi talian 01 1 011 1057 1057 26 26 30. 2630. Nanti Ustaz Azman tolong Okey, nanti saya masukkan nombor dalam ya. Kalau siapa berminat nak empat buku ni. Baiklah. Okey. Kita sambung soalan seterusnya. Lanjutan daripada ni sebab dia pecah-pecahan tadi beberapa soalan. Bagaimana cara terbaik untuk si isteri mengorek rahsia atau masalah si suami? Tu dia. Cara pula. Cara pula tadi menghendap atau peranjat kan. Yang ni cara terbaik. Si isteri pernah cuba bertanya pada si suami, sekiranya si suami ada masalah atau cerita yang ingin dikongsikan, tapi si suami selalu menyatakan dia tak ada apa-apa masalah dan okey saja. Sedangkan kadang-kadang si isteri dapat merasakan si suami ada sesuatu disembunyikan. Sekali dia talkkan, oh baru ku tahu. Macam tu lah dia kan. Kita kena promote je ni. Ya? Maka si isteri bertanya pada si suami kerana ingin memberi peluang pada si suami untuk bercerita atau berterus terang tentang apa yang berlaku. Contoh, si isteri menjumpai video lucah yang dikongsikan oleh ahli-ahli kumpulan grup WhatsApp tu yang tadi cerita Tuan Haji Sudan kata tadi. Kawan-kawan ni cacang kepala, nakal daripada sekolah main. Dia dah jumpa dan grup tu naik balik nakal tu. Kongsi video lucah kan. Mesej manja-manja dengan orang yang tidak sepatutnya. Adakah si isteri dianggap menjatuhkan marah suaminya sekiranya si isteri terus bertanya kepada si suami, adakah dia menonton video-video tidak sepatutnya ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama? Mungkin Tuan Haji Izzuddin boleh bagi pandangan menurut perspektif kata psikologi lah. Baik. Okey, dari segi cara dan kaedah nak mengorek rahsia tu banyaklah sebenarnya, banyak cara. Salah satu tadi Ustaz Nur Azman pun dah kongsi dah. Salah satu cara dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi petunjuk kepada suami itulah, diberi penerangan hati kepada suami itu supaya dia kembali balik. Sebab dalam isu ni ada dua perkara, isteri pun ada hak, suami pun ada hak. Tapi sebagai seorang suami kita kena tahulah bahawa bila kita sudah berumah tangga, perkara-perkara tu sangat sensitif. Saya sendiri pun kita tak nafikan kadang-kadang ialah kawan-kawan kita dianggap benda tu bergurau. Dia hantar video-video yang pelik-pelik, kita pun risau kalau kok bini kita tengok, mungkin alhamdulillah lagi kok anak kita tengok terkejut dia kan. Lagi parah besar isu tu lagi. Tapi kita pun kena sensitif lah. So dalam perkara-perkara tu lebih baik cepat-cepat delete ke apa ke, mana-mana yang kita rasa tak sesuai dibawa balik ke rumah. So kita habiskan isu perkara tu hanya di luar rumah saja. Sebab nanti dia akan berlarutan, nanti dia akan jadi isu besar, nanti akan terpalit. Sebab hari ni pun kita tak nafikan bukan saja isteri saja yang mandai-mandai ambil suami punya handphone, anak-anak pun kadang-kadang kan pantang lekor letak duduk kat situ, kena pula musim-musim dengar khabar besok nak raya kan. Mudah-mudahan dah kurang ramai yang keluar tu, kurang sikit lah nak main handphone ke apa kan. So dia tak boleh lekor sikit ni letak dekat TV ke apa kan. Adalah yang ambil kan. Kalau dia ambil dia pun dah pandai lah, dah tahu dah password anak-anak pun dah tahu kan. Jadi perkara tu tak berapa cantik lah. Dan kalau ada isu-isu berkaitan dengan ketagihan pornografi, itu dia kena dapatkan rawatan lah. Sebaik-baiknya kena pergi jumpa kaunselor, betul-betul dia nak berubah. Sebab kita tak nafikan memang ada isu ni memang berlaku. Memang isu ni berlaku. Sebab kalau saya di penjara ni memang bila kita berjumpa dengan kes-kes macam ni, bukan saja di luar penjara, dah dalam penjara pun masih buat perangai yang sama. Kalau kek luar tu ada perempuan, kek dalam tu ada lelaki, jangan kata tak jumpa perempuan, lelaki pun jadi. Itu masalah dia. So dia itu satu penyakit lah, penyakit yang perlu dirawat lah. So dia tak boleh selesai dalam slot macam ni saja. Sebaik-baiknya suami dan isteri bawa pergi berbincang, dapatkan pandangan pakar lah. Itu sebaiknya. Okey. Dia kalau orang yang ada sakit dan penyakit tu dia sedar dan dia mahu, lebih mudah. Tapi sekarang ni masalah dia tak sedar yang dia tu sakit.
Dia rasa tu normal. Normal. Ramai ni sebab klien saya pun ramai yang berhubung dan menyatakan perkara ini dah jadi parah dan barah kan. Kalau sesama suami isteri saja mungkin dalam lingkungan kita suami isteri, tapi dah melibatkan anak-anak Jadi bila anak-anak tahu apa yang dilakukan oleh ibu bapa, maka ini akan mempengaruhi perkembangan diorang lah bila membesar tu kan. Jadi dalam konteks ini sebaiknya lah apa tujuan objektif kita hidup dalam rumah tangga ni, apa tujuan kita dalam perkahwinan sebenarnya. Inilah gangguan-gangguan yang berlaku dalam rumah tangga sebenarnya. Teknologi ni tak salah dah, kita yang salah gunakan dia kan. Contohnya lah, kita pun di kalangan kita kaunselor dan juga ustaz-ustaz ni pun banyak hujan-hujan ni berlaku. Contohnya macam orang kadang post kan, jadi bergantunglah kepada diri masing-masing. Makin picit, makin sedap katakan. Maksudnya kita yang membuat pilihan. Sama ada kita akan terlibat secara langsung ataupun kita lihat benda ini akan memberi risiko dan memberi sesuatu yang akan memudaratkan kita sendirilah. Sebab kita tak nafikan ada juga mereka di perkalangan ahli-ahli yang agama terlibat dengan isu-isu macam ni sebab dia bersifat hawa nafsu, kemudian pengaruh daripada anasi-anasi iblis dan syaitan. Jadi benda-benda itu semua memerlukan kekuatan dan juga bimbingan serta panduan-panduan tertentu. Nak akses pun senang sangat. Kadang kita tak tokan, tiba-tiba muncul je. Tertekan, kan? Tertekan langsung dia tertekan dia. Jadi kita tengok komen ya, Azhari Yaakob, anak Azhari dari kota Singapura. Ya, tu sama mengajar saya di Singapura dulu. Oh, alhamdulillah. Juraidah Abdul Amsia nak order buku, dekat atas tu ada nombor phone ya. Ya, silakan. Jadi boleh nanti mungkin empunya diri boleh respon dekat situ. Terus messagekan padanya, kan? Kita juga Juraidah Abdul ni, lepas tu siapa lagi ni? Ada tadi yang nak lagi buku ni. Rahimatun Nadia Cik Makhtar, dia pun saya nak, dia kata. Jadi bolehlah order Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita meneruskan kepada soalan seterusnya, kemudian saya minta Tuan Haji Izzuddin produk kat depan kita ni. Okey, Bidara Aura 7 gel mandian So saya nak promote sikit lah. Produk penaja kita malam ni. Ini produk daripada Permata Bonda Sdn Bhd. So ini adalah salah satu produk gel mandian lah. So boleh digunakan untuk kegunaan mandi lah. Saya boleh katakan ini produk wajib yang perlu ada dalam setiap rumah lah untuk keluarga, sebab dia punya faedah dia ikhtiar kepada masalah untuk gangguan sihir, saka dan santau, kemudian untuk memperbaiki hubungan suami isteri yang hambar, sering bermimpi buruk dan pelik, berasa gelisah dan takut di rumah, panas baran dan mudah marah. Ni anak yang kecil yang sering menangis pun sesuai untuk menggunakan produk ni lah, sebab produk ni antara ramuan yang ada dia daun bidara, kemudian dia ada 7 jenis limau, kemudian dia ada garam bukit lah. So setiap ramuan ni mempunyai faedah-faedah. Contohnya daun bidara, kalau tuan-tuan perempuan boleh Google, boleh search kehebatan daun bidara ni, dia adalah salah satu ikhtiar kepada masalah rohani. Kemudian 7 jenis limau ni untuk menyegarkan badan lah. Dan yang terakhir sekali garam bukit, kehebatan garam bukit ni untuk mengembalikan tenaga. So bagi mereka yang berminat, saya ingat mungkin Permata Bonda dia dah masuk dalam link tu. So tuan-tuan boleh WhatsApp lah, tengok, bertanya sendiri dengan syarikat Permata Bonda ni lah. Okey. Jadi itulah dia. Boleh tanya nanti tu bonda apa, Permata Bonda, keluaran bukan apa? permata yang hilang Bukan permata yang hilang. Panjang cerita. Panjang cerita. Bidara Aura 7. Jadi untuk gel mandian. Okey. Kita teruskan soalan seterusnya. Soalan ni agak umum, juga masih lagi dari orang yang sama, iaitu macam mana nak timbulkan rasa percaya antara si suami dengan si isteri. Dia kata tu ya, paling simple sekali. Masih tak percaya dia. Maaf saya banyak persoalan saya tanya, semoga ustaz dan kawan-kawan dapat memberikan penjelasan berkaitan soalan saya ini. Jadi Ustaz Azman mungkin boleh nak timbulkan rasa percaya. Kita ikut cara Rasulullah SAW lah. Nabi dia kalau buat benda-benda tu dia tak dia nyuruh sesanya, tak ada kan. Tak ada. Sebab tu kalau disentuh contohnya isu poligami Rasulullah lah, dia tak macam poligami kita ni kan. Maksud isteri dia tahu kan,
Dan kenapa itu dilakukan, isteri pun maklum. Jadi sekarang ni timbul ketidakpercayaan pasangan disebabkan individu pasangan tu sendiri yang membuatkan pasangan tak percaya. Kan? Jadi kitalah kena main peranan yang betul. Tapi Cik Samsul, Tuan Haji jangan tak tahu dalam pengalaman saya kan tentang perkahwinan ni, sampai kesudah isteri tak tahu. Sampai kesudah isteri tak tahu. Memang orang kata pijak apa? Sekejap somut tak mati. Dia mati. Itu somut tak mati dia mati kan. Jadi bila itu yang terjadi masa saat akhir kehidupan dia, masa dia meninggal tu, baru isteri tahu. Punya ceraman bondo tu. Mungkin kita nak tanya arwah pun arwah dah tak ada kan. Kalau dia jawab kan payah pula kan. Nak dimarah pun tak boleh. Mungkin dia ada sebab lah kenapa dia cuba menyimpan perkara itu kan. Kadang-kadang orang lelaki ni, kalau orang lelaki jawab, cara orang lelaki menjawab tu berpihak pada orang lelaki, perempuan cakap. Maksudnya orang lelaki ada sebab kenapa dia tak cakap. Dan orang perempuan pun ada sebab kenapa dia tanya. Kan? Kenapa dia nak tahu? Itulah tu. Jadi masing-masing ada punca masing-masing. Ada sebab yang mereka nak buat perkara tersebut. Jadi bila kita tengok dalam keadaan macam ni, suami isteri tengok balik apa tujuan kita bersama dalam perkahwinan ni. Dan apa perkara-perkara yang boleh menyebabkan risikonya perhubungan tu menjadi mudarat. Kalau berani kerana benar, takut kerana salah kan. Itu dia punya sepel lah, orang tua kata macam tu kan. Silakan. Jadi ni ada dah Puan Farisha. Dia dah kongsikan khasiat gel mandian Safal. Alhamdulillah ada dah. Jadi belilah, kalau apa-apa boleh tanya dekat situ lah. Jadi seterusnya Tuan Haji Izzuddin kalau boleh tambah sikit untuk menimbulkan rasa percaya ni. Yalah, percaya ni adalah satu elemen penting dalam berumah tangga lah. Kan? So kita tak dinafikan lah. Tadi Ustaz memberi contoh sunnah ataupun kepribadian Rasulullah itu sendirilah. Dalam konteks kita sebagai manusia biasa ni kadang-kadang terjatuh kat kita kan, terplay out juga. Cuma bila sebab perkahwinan ni dia satu proses. Dia bukannya kahwin hari ni dia end terus, tak. Dia satu proses, satu perjalanan, satu pergerakan. Dalam proses tu adalah kekurangan, ada yang terlebih. So sebagai suami dan isteri pula, bila kekurangan itu kena cepat-cepatlah perbaiki. Mana yang terlebih tu mungkin kadang-kadang kita tak nafikan sebelum dia berumah tangga, kadang-kadang dia banyak lebihan kawan dia. Kan dekat luar, rajin dia keluar. Kadang-kadang dia terlupa, dia tak sedar. Bila dia dah rumah tangga pun kejap-kejap kan ada masa lapang ni keluar dia. Kan dia, suami pun kena faham situasi itu dan isteri pun kena faham. So saling memahami antara satu sama lain yang sebaiknya. Sebab kadang-kadang saya tengok hari ni ramai orang yang nak cari pasangan yang orang kata sekepala. Kan dia beranggapan bahawa bila sekepala ni ngam lah. Kepala tak ada dah. Satu kepala dah ambil, kepala tak ada. Dia nak ngam. Maksudnya bila dia ni sehati sejiwa orang kata kan. Tapi sebenarnya pada saya lebih baik kalau kita cari pasangan yang kita suka mempelajari sesuatu benda yang orang lain minat dan orang tu pun suka mempelajari kita benda yang kita minat. Contohnya kalau kita sebelum kita berumah tangga, kita tak suka memasak, isteri kita suka masak, suami kena ambil bahagian sama. So itulah akan timbulnya awak tahu apa yang saya buat, saya tahu apa yang ni. Sebab benda ni pernah terjadi pada klien saya sendiri, di mana suami yang minat tengok bola ni lah, dan isteri marah kan, asyik-asyik tengok bola, tak ada kerja lain ke apa kan. Satu hari suami ajak isteri bawa pergi tengok stadium. Sebab apa dia tak percaya, botol ke pergi tengok bola lah apa, tambah apa buik apa benda kan, sebagai bawa sekali tengok, macam ni apa benda. Kalau macam ni tak apalah. Dia janji dia dah tahu memang suami pergi tengok bola, eloklah selamat dia kat situ, tak ada buat benda-benda tak senonoh, selesailah dia. Itu lebih baik pada saya lah daripada awak mana tahu ni kan. Jadi dia akan menimbulkan awak sangka, dia pun ragu-ragu, dia pun tertanya-tanya. Orang perempuan ni selagi dia tanya tak dapat jawapan itu, tak lolak malam gitu. Ataupun dia masuk stadium buat live. Kan sonang kan. Biar bini nampak naik kat stadium kat Tianggul bambi. Saya boleh tak? Itulah cara dia lah, mudah-mudahan. Jadi sebenarnya ada macam-macam cara lah. Sebenarnya kalau kita nak spesifikkan pun tu sebab kita bagi ada beberapa perkara point, sebab dia berbeza mengikut pasangan. Mungkin kita tahu kriteria pada setengah tu
Cakap sikit dia percaya dah. Okeylah, tak ada apa terus bang. Saya okey lah. Saya tanya, janji abang jawab. Kan? Ada setengah tu pula, betul ke? Ada tak bukti? Mana tiket Abang baik dengan Gat tu. Dia semua bagi free je. Ya ke? Mana ke tapi? Iya, abang sama kawan dengan dia. Pemain bola tu dengan abang sama. Lagi dia tak percaya. Jadi itu semua lah tu kan. Tu Ustaz Azman sebut awal tadi. Dia bergantung. Kadang-kadang sikap kita juga menyebabkan mungkin pasangan kita tidak percaya. Jadi kita beralih kepada soalan seterusnya. Soalan ni pun menarik juga ni. Ni asalnya dia personal message kepada saya. Saya suruh masukkan kepada email kita. Assalamualaikum, suami saya telah meninggalkan rumah kerana satu pertengkaran kerana suami mempunyai hubungan dengan wanita lain. Saya pernah meminta mereka berkahwin tapi syarat yang wanita tersebut beri kepada, tetapi perempuan tu sendiri memberi syarat pada suaminya yang dia tak mahu bermadu. Soalannya, apakah hukum sekiranya saya keluar rumah untuk bekerja, memberi keperluan anak-anak dan urusan lain tanpa memberitahu dan minta izin suami, memandangkan sekiranya saya telefon pasti tak diangkat ataupun bergaduh dan ada masa-masanya saya di blok. Dan saya ingat pagi tu saya ada share tentang puasa sunat apa semua. Dia tanya, bolehkah saya berpuasa sunat dan melakukan ibadah lain tanpa minta izin dari suami selama keadaan macam ni? Adakah amalan-amalan khusus seperti solat hajat, zikir khusus untuk melembutkan dan memulihkan rumah tangga saya? Saya mohon doakan saya kuat menghadapi ujian Allah ini dan saya mendoakan Ustaz dan Tuan Haji berada di dalam rahmat Allah SWT. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Jadi Tuan Haji mungkin boleh bantu sikit bagi pandangan. Cerita tentang perempuan keluar bekerja tadi kan, antara soalan dia. Dalam Islam diharuskan wanita itu keluar bekerja selagi mana dia melakukan kerja yang tak bertentangan dengan syariat. Kemudian dia menjaga adab-adab masa bekerja kan. Cuma kalau tanya orang perempuan lah, tak ada siapa nak menyusahkan diri pergi bekerja dah. Tapi akibat ataupun disebabkan kerana keperluan kehidupan masa kini, suami isteri berkongsi kehidupan tu, maksudnya susah sama susah, senang sama senang kan. Jadi isteri-isteri ni kebanyakannya dia keluar bekerja tu dengan harapan dia dapat membantu suami. Tapi dalam masa yang sama bila dah bantu tu, batu pula sudah dia tanya kan. Membatu pula dia tak pergi bekerja lah kan. Jadi ni yang tak kono. Jadi isteri bila dia bekerja tu dia tahu objektif tujuan dia apa. Bagaimana dia harus bertingkah laku masa bekerja. Perhubungan sosialisasi dia dengan orang lain, pekerja, rakan-rakan kerja yang lain. So tu kena jagalah kan. Minta izin contohnya. Kalau sekiranya pekerjaan itu tidak bertentangan dengan hukum syarak, tapi dalam masa yang sama suami melihat ini salah satu daripada sumbangan isteri kepada keluarga, bangsa dan negara, maka ini satu peluang yang harus diambil oleh suami untuk mengizinkan isterinya. Tapi kalau suami melihat isteri itu ada perkara-perkara menyebabkan dia terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sihat, maka larangan suami itu dilakukan atas dasar agama, bukan dasar mengurung ataupun menzalimi isteri itu sendiri. Jadi dalam konteks ni, maksudnya kita faham bahawa kerja itu adalah untuk sama-sama kita mendapat manfaat bagi keluarga kita sendiri, bukan untuk kepentingan peribadi. So peringatan saya lah kepada isteri wanita yang bekerja, kalau niatnya bekerja itu nak bantu suami, so perbetulkan niat itu. Semoga apa yang kita lakukan akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau keluar tu untuk membebaskan diri, untuk mencari pergaulan sosial yang tidak terbatas, atau lari pada tanggungjawab contohnya, ini perkara yang perlu di-alignmentkan baliklah sebab dia akan merisikokan rumah tangga yang bahagia sebenarnya. Jadi yang dia puasa tadi jangan. Okey. Kalau puasa tu puasa wajib, itu wajib tak payah minta izin suami macam puasa Ramadan lah. Kan? Abang tak pernah kau puasa Ramadan ni dah. Tak apalah, abang tanggunglah dosa kan. Puasa sunat selagi puasa itu tidak menghalang hak-hak suami, maka suami dibolehkan berpuasa sunat. Tapi kalau sekiranya pada hari dia berpuasa sunat dan suami memerlukan sesuatu daripada isteri, contohnya suami memerlukan layanan batiniah daripada isteri, maka menjadi tanggungjawab isteri lah membuka puasanya untuk menjalankan hak dan tanggungjawab terhadap suami. Jadi suami yang beragama ni dia faham lah yang dia buat tu apa kan. Tapi yang meninggalkan bini tu macam tu pula sebab perempuan lain,
Sampai kan bini tanya kita ni, Ya, betul. nak puasa boleh ke tak, nak kerja tak boleh ke tak, lu fikirlah Lu sendiri. fikirlah sendiri tu kan. Jadi kenalah, janganlah kita meninggalkan isteri kita sebab kena ingat bahawa isteri kita mempunyai hak-hak yang perlu kita penuhi, kan, bagi dari segi tanggungjawab kita memberi nafkahnya, kan, zahir dan batinnya, kan, belanja dia, rumah, tempat tinggal, pakaian dia. Jadi itu semua sebenarnya akan Allah Ta'ala tanya kepada kita. Jadi kalau boleh Tuan Haji Sudin tambah lagi sikit. Baik, dari segi sudut tu tadi, ialah dalam konteks ni saya suka membangkitkan ataupun mengetengahkan isu setiap perkara ataupun masalah yang berlaku dalam rumah tangga ni dia boleh bawa bincang, kan. Di isu dia kadang-kadang bila kita jumpa dengan isteri, ibu dan sebagainya, kadang bila kita kata bincanglah baik-baik dengan suami, dengan ayah, payahlah cik tak boleh buat bincang, kan. Suami akak ni jenis tak boleh buat bincang ni orang lah. Susah nak ajak duduk sekali baru nak bercakap dia je betul, orang lain semua salah, kan. Tapi dalam konteks ni tu yang saya kata mungkin ada waktu-waktunya, dan bagi kita yang beragama Islam, kita orang Muslim, kita ada satu senjata yang sangat kuat iaitu doa, kan. So jangan putus harapan. Kalau kita punya niat, kalau kita punya hashtag kita masa berumah tangga dulu #tiljannah, so kita kena bergerak ke arah tu lah. Berdoa, mohon, cari usaha, cari ilmu, cari kemahiran dan sebagainya. Makin lama mantapkan perhubungan kita dan sebagainya. Hari demi hari makin lama makin baik. Kena usaha lah. Dia tak boleh nampak ada problemnya, habis lantak kau tinggal lah, kan. Biarlah, apa nak jadi jadilah. Dia tak boleh habis kat situ. So sebab kita kena tahu bahawa dalam perjalanan tu mungkin ada cabaran, ada ujian, ada rezeki. Kadang-kadang lepas habis ujian tu punya Allah nak janjikan rezeki, tapi disebabkan ujian yang mungkin kita rasa teruk sangat tu kita tak tahan, akhirnya kita tinggal. Maka rugilah kita di sebalik ujian tu Allah dah sediakan rezeki untuk kita. So banyak perkara lah yang kita boleh perhalusi dari segi perhubungan suami isteri ni lah. Memang isunya isu yang menarik untuk dibincangkan, tapi kedua-dua belah pihak. Saya tak nak menangkan sebelah isteri sebab hari ni pun ada satu viral, ada menyatakan dari sudut seorang doktor mengeluarkan statement di Facebooknya. Memang saya tengok memang kena kecam lah. Ayat sekarang ni memang kena kecam, di mana doktor tu kata kalau boleh nak rumah tangga yang bahagia, isteri yang gomok kuih lah kobar, kan. Yang bau busuk wangikanlah badan tu, kan. Memang geng-geng gerombolan wanita masuk dalam tu, memang kena kecam lah saya tengok, kan. So dalam kebahagiaan rumah tangga ni kedua-dua pihak, dia tak jadi satu pihak saja. So itulah kesimpulan ni. Okey, jadi kalau kita lihat dalam hal macam ni, macam saya kata tadilah, tanggungjawab seorang suami. At the first place kita tengok isu yang paling utama tadi bukan isu minta izin, isu apa tu. Paling utama adalah suami meninggalkan isteri dan anak-anak kerana pertengkaran dan akhirnya meninggalkan sebab ada hubungan dengan wanita lain. Jadi mana kata kita kena lihat balik, back to basic balik. Kita kahwin, apa tanggungjawab sebagai suami, apa tanggungjawab sebagai seorang isteri. Mudah-mudahan bila kita sedarkan perkara ni, mungkin perkara ni dapat kita elakkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya balik pada soalan seterusnya, saya nak sharekan tentang ni produk susu kambing ni yang tengah panas sangat di pasaran. Susu kambing Al-Amr. Nampak muka kartun kat depan tu macam muka saya, tuan-tuan. Jadi sebenarnya memang iyalah. Jadi saya sebagai duta pada produk ini, makasih banyak kepada ni. Jadi susu kambing ni baik, dan nanti boleh tengok pada page saya ada diterangkan. Saya pun tak berani nak promosi warna ni sebab untuk first batch ni dah habis. Dah nak habis warna dah. Jadi kita tengah tunggu stok baru. Jadi macam mana pun insya-Allah tak lama pun dalam hari Khamis ni kita start postkan semula kepada semua yang melanggan dan membuat pesanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beralih kepada soalan yang terakhir pada malam ini sebelum kita membuat kesimpulan, iaitu biras saya. Ni hal biras pula. Tadi suami isteri dibiras. Biras saya dari mula-mula kahwin dia memang tak suka saya. Saya tak nak gaduh, tapi bila saya salam dia akan lari. Selalu sini-sini saya. Saya tak ada niat nak putuskan satu rahim, tapi biras saya memang tak nak bercakap dengan saya. Saya jadi sedih dan takut dosa. Jadi Ustaz, mungkin boleh Ustaz kongsi sikit Ustaz. Kita kahwin ni bukan kahwin mau pasangan aja, kan? Kita ada kehidupan di luar rumah tangga kita, ialah keluarga besar kita. Keluarga kita sendiri, keluarga pasangan kita.
Kalau kita nak dihormati, kita kena belajar menghormati, kan? Contohnya nak dapat anak, kena tengok amak, kan? Jadi bila hubungan tu dah tak jadi baik dalam konteks kekeluargaan, maka makna keseronokan kebahagiaan perkahwinan tu tak dapat dicapai sepenuhnya lah, kan? Kita tak nafikan lain orang lain pesen ni, kan? Macam tadi itulah birih saya tu tak ramah saya pun terheran tak apa pun tak ramah, kan? Cuba baik-baik, cuba ambil hati, kan? Tak ramah ada. Tak ramah ada salah. Ada lah sejarah hidup itu, kan? Mungkin dia dulu cadangan orang ni kahwin dengan orang ni, tapi kau nikah dengan orang ni pula, contohnya, kan? Mungkin juga. Jadi kita tak boleh memenangi, memenuhi semua kehendak orang lain. Tapi yang perlu kita tahu, selagi mana apa yang kita buat itu tak bercanggah dengan hukum hakam, norma kehidupan berkeluarga, maka kita kena terimalah seadanya. Sebab tu saya sarankanlah kepada pasangan yang belum berkahwin, yang akan berkahwin, yang dah berkahwin, yang kahwin-kahwin semua ni, kena belajar ni kaunseling keluarga sebenarnya. Sebabnya dalam kaunseling keluarga, dia ada ilmu tentang bagaimana perhubungan kita secara langsung dan tak langsung dengan ahli-ahli dalam keluarga itu. Contohnya macam apabila buat kaunseling keluarga, isu macam tadi tu, saya ada masalah dengan orang ni, kan? So border itu kat mana? Macam mana attachment kita dengan orang yang ini? Siapa yang boleh menjadi orang tengah untuk membantu perhubungan tu? Mungkin berlaku triangle, kan? Jadi ini semua pelajaran-pelajaran dalam ilmu kekeluargaan ni kita kena belajar. Ialah sama ada langsung tak langsung, itu akan memberi impak kepada cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan keluarga tu. Jadi macam mana yang ni puan ke tuan yang nyanyi ni? Puan. Puan. Orang tak suka kita tak boleh buat apa. Tapi kita tidaklah belajar membenci dia, kan? Sebaik mungkin dalam akhlak Islamiah tu kita buatlah berpada-pada dan yang sewajarnya kepada dia, dan tidak memutuskan hubungan silaturahim. Sebab Nabi sebut la yadkhulul jannah al-qati', tak masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Dia nak putuskan tu dialah jawab dengan Tuhan. Tapi jangan kita pula menambah-nambahkan lagi persengketaan antara ahli-ahli keluarga tu. Kita dah hampir ke dah ke penghujung ni. Kan dah bau cokodok pula semua tu tuan-tuan. Semua ada malam ni kan. Bila bau cokodok tu semua tu tak terdaya lah tuan-tuan. Dia Ustaz Azman ni dia special tu malam ni. Dia siap cokodok untuk kita punya forum ni. Dia tak ada malam raya. Tak mainlah sandwich, cokodok tu. Barulah steady kan. Trademark. Okey, jadi sebelum tu kita tambah satu lagi soalan. Jadi mana kata tadi kita tentang bira semua. Satu soalan dia tanya. Ustaz, ada kawan saya tanya, adakah wajib kita layan semua kehendak suami? Itu dia. Jadi mungkin kan tambahlah sikit kan. Haji jawab dulu yang tadi tu. Bila sebut semua kehendak suami kan. Semua. So kalau pada saya dari segi Islam pun dah menggariskan, dia dah ada border, dia dah ada mengikut Al-Quran dan sunnahnya. So bila arahan tu menyimpang kepada ajaran agama, so tak patutlah ikut, kan? Tapi selagi dia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, kalau sama-sama untuk memperbaiki diri dan sebagainya, saya rasa tak ada masalah lah. Dia bukan isu besar, kan? Cuma suami pun kena beragak-agak lah, kan? Kalau tahun pertama berumah tangga, sebelum kahwin tu memang dah dikobar, saya ni tak pandai memasak-masak dia, kan? Saya cuba-cubalah. So tak apalah, bagilah dia peluang. Janganlah tiba-tiba kalau ni dia tak kira dah, kan? Itu cerita lain, ni cerita lain. Kau nak ya, so adalah sebab bila sebut pasal perkahwinan dia ni perhubungan ni dari segi komunikasi. So cara kita bercakap dengan suami kita, isteri bercakap dengan suami, sebab kita ni datang daripada latar belakang yang berbeza-beza, kan? So benda perkara-perkara tu kadang-kadang tu yang kita dah sebut pada siri yang pertama dulu, kadang-kadang hanya dengan satu perkataan saja memberi maksud yang berlainan kepada orang lain, kan? Jadi isu dia adalah sama-samalah saling membantu, saling percaya mempercayai, saling berbincang antara satu sama lain. Sebab ini perjalanan ni, sebab tak nak ke kita dengan institusi keluarga ni adalah asbab kita untuk masuk ke syurga Allah. Ini yang kita nak cari, kan? So
ambillah kesempatan, ambillah ruang ni, mudah-mudahan dengan hubungan suami isteri dan juga hubungan kekeluargaan kita ni, Allah bawa kita satu keluarga masuk ke syurganya. Amin. Ya, amin. Okey, jadi kat sini pun sebenarnya Ustaz Nur Azman dah siap jawab dah. Selagi tidak bercanggah dengan peraturan Allah dan Rasul serta agama. Tu dia dah jawab dah. Kita yang tak baca. Tapi macam mana pun tadi dari segi perhubungan saya setuju Ustaz Nur Azman sebut dalam perkahwinan kita bukan hanya kahwin dengan pasangan kita, tapi kita juga berkahwin dengan ahli keluarganya, dengan dengan semualah yang kodim-kodim itu kan, dengan package kita kahwin dengan mak ayah itu pun kita nak kena baik dengan semua. Dan ada pihak nak lantak dia lah, jangan macam tu. Betul. Kan jadi makna kita orang kata mentautkan hubungan satu rahim. Dan begitu juga soalan basic yang ditanya tadi, dia sebenarnya saja ni tanya soalan macam ni supaya kita jawab, dia dah tahu jawapan ni. Sebab supaya dia boleh tunjuk nampaknya selagi mana tak berlawan peraturan agama, tak payah, tak wajib ikut. Jadi apa yang abang suruh tu melanggar peraturan agama. Kau faham lah kata kan. Dia main kuasa veto kan. Kau tak ikut dan dah kau tu. Yo. Kau dah kau, sikit dah kau. Bini pusing ke tempat tidur, dah kau tu. Kawan tu dah lalap kan. Itu semua lah tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi pada kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kita telah pun bersiaran selama hampir 1 jam dah pun. Cuma tinggal lagi tajuk kita nak lupa nak cerita tajuk kita minggu ni. Minggu ni pasal sayang menyayangi kan. Sayang menyayangi, membawa bahagia ni kan. Jadi kalau bolehlah kita minta kesimpulan daripada kedua-dua ahli panel pada malam ini. Mungkin kita mulakan dengan Ustaz Nur Azman. Buat kesimpulan sikit. Okay, Alhamdulillah. Nampaknya banyak lagi soalan daripada orang yang melayari program ni. Tak apa. Kita tidak mahu matikan soalan tu. Kalau sekiranya anda masih lagi memerlukan jawapan daripada panel-panel yang ada, bolehlah pergi ke website masing-masing kan. Betul. Ataupun Facebook masing-masing insya-Allah. Tu Nur Azman Ahmad tu, tu Ustaz Nur Azman punya tu. Tengok muka dia tu. Kalau lain kau lain, jangan salah Nur Azman. Tu kan. Sekarang kawan tu lain pula nasihat orang. Yang ni pula Tuan Haji Izzuddin ni dia punya nama manjur Facebook Izu ya. Izu Ghazali. Izu Ghazali. Jadi siapa nak tanya pun boleh tanya, boleh pilih. Yang saya tuan-tuan dah tahulah ni. Dan kalau insya-Allah Tuan Haji Nur Azman kita dengan Tuan Haji Izzuddin, dia akan tengok juga Facebook ni. Dia akan berterusan soalan-soalan yang tuan-tuan tanya tu, insya-Allah mana boleh jawab tahu akan jawab kat situ insya-Allah. Setakat malam ni jelah. Yalah. Ya. Email. Jangan lupa. Email hari tu heboh khabar tak nak public tahu. Lepas tu dah bagi email senyap pula dah kan. Tapi tak apa. Kan? Jadi ada pula soalan ni bagaimana nak membantu Ustaz, macam mana bantu klien dapat insight communication is the key. Macam tu supaya dia orang faham macam tu kan. Jadi kesimpulan Ustaz, silakan. Dia rumah tangga ni bukan seorang punya. Tak jadi dia kalau suami memberi arahan ataupun isteri minta suami penuhi segala kehendak dia. Tak mahu dia. Saya selalu ngaban, sepe rumah tangga ni bahagia, senang je. Kan? Apa sepe? Bondo kocik jangan bosakan, bondo bosan jangan kocik kan. Banyak bondo remeh-temeh ni kadang-kadang kita buat sedih je. Tapi sebenarnya bondo penting. Kan? Ada bondo yang bosa-bosa tu kita kocik-kocikan. Maksud itu ambil ringan. Ataupun bondo yang kocik kita bosa-bosakan. Bondo remeh-temeh tu makna sabar menyabarlah semasing kan. Janganlah dibosa-bosakan lagi. Sebab ialah contoh dia apa payah macam tu kan. Maksud kita lah kenalah dia kan. Kau kena ada give and take lah. Tolak ansur. Terimalah seado nak buat macam mana, tunggulah dia meninggal tu. Kan itu dah habis lah ayat tu kan. Habis tiar tu kan. Itulah sepe maksudnya kesabaran tu bagi pada bondo kocik jangan dibosa-bosakan, yang bondo dah bosa jangan pula dikocik-kocik. Bagus tu. Itu point malam ni ingat. Dalam rumah tangga yang bosa, mana benda-benda serius jangan kita pandang ringan, kita tolak ke tepi. Itu tak ada, itu membawa pada kesan yang tidak baik pada rumah tangga kita. Macam tu juga benda kocik yang benda tak ada apa-apa kita bosa-bosakan sampai memburuk-burukkan
lagu-lagukan dan menyebabkan itu juga tidak baik sebenarnya. Ya. Jadi kesimpulan pula daripada Tuan Haji Izzuddin, silakan. Baik, terima kasih tuan-tuan, perempuan, liver-liver kita yang sudi bersama dengan kita pada hingga hujung rancangan lah, hujung rancangan. So saya ingin mengupas ataupun mengambil petikan ataupun kata-kata yang biasa kita dengar dalam isu rumah tangga. Malam ni kita banyak hubungan suami isteri, kan, hubungan suami isteri. Sebenarnya kalau kita nak ikut dari segi sudut pandang, dari segi psikologi ni, bila sebut pasal suami isteri ni, dia isu perhubungan lah, isu perhubungan. So dalam isu perhubungan tu ada perhubungan komunikasi dan sebagainya, ada isu komunikasi. So dalam isu saya nak bawa satu perkara yang biasa kita dengar, iaitu dalam hubungan suami isteri ni, dia mesti complement each other, lengkap melengkapi, kan. So sama-sama antara satu sama lain, saling perlu memerlukan, saling mempercayai, saling tolong menolong, saling bekerjasama. Sebab saya dah sebutkan tadi bahawa kehidupan ini satu perjalanan. Berumah tangga ini satu proses. Dia tidak habis begitu saja. Nanti isu akan banyak lagi, isu-isu yang akan datang, isu-isu yang akan timbul. Cuma sejauh mana suami isteri itu menganggap isu itu adalah ujian atau isu itu adalah rezeki. So kalau kita dapat mengatasinya bersama-sama, dia seronok bila kita ada masalah, kan, dan kita dapat bangkit sama-sama, dia punya keseronokan tu lain lah. So kita dapat membantu antara satu sama lain. Sebab isu rumah tangga ni, industri keluarga ni, industri yang paling penting dalam masyarakat kita. So di situlah mulanya pencorokan anak-anak, dan begitulah melihat kepribadian kita sendiri bila kita bawa keluar nanti. Nanti orang akan tengok siapa keluarga dia, siapa mak bapak dia. So kita kena sedar bahawa dalam isu perhubungan suami isteri ni, kita ada satu lagi entiti yang lain, iaitu anak-anak. Jangan sampai sebabkan hubungan suami isteri kita, anak-anak menjadi mangsa dan sebagainya. So mudah-mudahan sama-sama kita teruskan melakukan perkara-perkara yang baik untuk menjamin, melihat keluarga kita terus bahagia dunia dan akhirat. Okey. Jadi terima kasih banyak diucapkan. InsyaAllah dia sudah halang-halang. Tuan Haji Izzuddin dah sebut tentang mencorak anak-anak dan sebagainya. Tuan Haji Izzuddin pun ada buat live tajuk berkaitan dengan macam mana? Bila ayah membebel. Bila ayah membebel. Tu segmen Tuan Haji Izzuddin. Jadi sekarang ni senang, tak payah tunggu TV. Masing-masing dah ada rancangan sendiri, kan. Penerbit sama. Kita lah penerbit. Kita penerbit, kita lah berjamaah. Jadi untuk makluman semua, insya-Allah pada bulan depan kita akan sekali lagi bersiaran yang mana kita akan fokuskan kepada mencorakkan sikap anak-anak. Jadi dia lebih kurang itulah tajuk ni kita akan umumkan sebelum langsungnya secara live ni. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tapi kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan suami isteri, mak ayah, mak mentua dan sebagainya, boleh juga kemukakan. Cuma kita fokuskan pada ketika itu kita akan berbincang tentang mencorak sikap anak-anak. Jadi mudah-mudahan anda semua akan terus bersama dengan kami. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan sokongan yang tuan-tuan dan puan-puan berikan. Dan terima kasih kepada mereka yang setia untuk melayari program kita pada hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Nur Azman selaku panel pada malam ini bersama dengan Tuan Haji Izzuddin. Jadi minta maaf banyak. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca daripada kelemahan kami sebagai manusia biasa. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.